على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Tak mana? Faslun asbabut tayammumi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif asbabut tayammumi thalathatun. Faqdul ma'i wal maradu wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaramin. Baik, katanya sebab-sebab tayamum itu 3. Ini sambil-sambil baca Melayu, sambil-sambil hafal kalimah-kalimah Arab. Dulu orang pondok dulu hafal satu kitab ni. Hafal matan-matan ni, lama-lama besok dia sendiri dia banyak reti lurah bahasa Arab. Hafal dia punya Arabnya, hafal Melayu. Asbab tayamum itu 3 katanya. Yang pertama, faqdul ma'i. Faqdul ma'i, ketiadaan air.
faqdun, tiada, tidak didapati ataupun tak terdapat. Eja dia macam faqad, tapi boleh jadi faqdu. Kalau faqad maka sesungguhnya, kalau faqdu ketiadaan. Wal maradu iaitu sakit. Yang keduanya sakit tak boleh kena air. Jadi sakit yang tak boleh kena air ni yang macam mana tu yang boleh tayamum tu? Sakit kalau kena air mudarat. Tapi kalau kena air tu sejuk ya, macam bangun pagi, ayah tu bukan sakit, itu sakit malas. Sakit malas tak kira. Yang ketiga, wal ihtiyaju ilahi li'atashi hayawanin muhtaramin. Berhajat kepada air, yang ni perlu kepada air. Air dah sikit lah, tapi perlu air bagi meminumkan sesuatu yang hidup seperti binatang ternakan, yang haram dibunuhnya. Apa yang tiga tu? Asbab tayamum tiga: tiadaan air, sakit, kemudian air yang sedikit untuk digunakan bagi meminum sahaja. Air itu sikit, air itu sikit sangat, maka bolehlah dia bertayamum. Baik. Baik, dia hurai masuk kata lihat dia kata, cuba tengok nombor 3, wal ihtiyaju ilahi li'atashi hayawanin muhtaram. Yang ketiga, berhajat kepada air bagi meminumkan suatu yang hidup yang haram dibunuhnya. Tapi kalau orang tu halal dibunuh tak apa. Air tu adalah secawan. Nak wuduk tak boleh. Pasal apa? Nak kongsi 5 orang. Kalau wuduk tentulah tak dapat nak minum. Maka tiba-tiba 5 orang tu yang halal dibunuh. Apa dia? Contohnya penyangak yang telah menyamun rumah orang dan didapati dia telah membunuh tuan rumah tu, maka hukum dia kena bunuh. Maka air tu tinggal secawan dia. Maka air tu nak diberi lah kepada orang tadi ni, ataupun nak dibuat tayamum untuk solat oleh orang lain. Maka oleh kerana yang 5 tu halal dibunuh, sebab memang dia kena hukum bunuh, maka tak wajib beri kepada dia. Tak, dia pun sakit nak mati je, dia dah mati je lah. Minumlah si algojo tu. Tu algojo, itu pembunuh itu, tukang bunuh orang, tukang pancung orang tu. Baik, cuba tengok ke bawah pula. Wa ghairul muhtarami sittatun, dan bermula yang tiada haram
yang tiada dihormati. Bermula yang tiada dihormati itu, mana kata yang darahnya haram dibunuh. Tu dia nak cerita yang atas tu, ya. Ada 7 apa? Ada 6 dia kata. Maknanya kalau nak bagi makan orang ni dengan nak bagi makan orang lain, kalau orang ni tak payah, tak apa. Siapa dia? Tarikus solati, orang yang meninggalkan solat. Wazanil muhsan, dan orang yang berzina yang pernah berkahwin. Wal murtadu, dan orang murtad. Wal kafirul harbi, kafir harbi. Sebab kafir harbi ni, harbi maknanya yang wajib diperangi. Wal kafirul harbi wal kalbul uquru, anjing gila. Wal khinziru, babai. Maka 5, 6 perkara ni dia tak wajib kita beri minum dia. Ingat, 6 perkara ni tak wajib kita bagi minum, tak wajib kita bagi makan. Sebab dia ni wajib dibunuh. Orang yang meninggalkan solat, orang yang berzina, yang belum kahwin, yang dah kahwin. Kalau orang berzina yang belum kahwin, orang berzina ni ada 2 jenis. Satu, az-zani al-muhsin. Az-zani al-muhsin. Yang kedua, az-zani ghairul muhsin. Apa dia zani muhsin? Iaitu orang penzina yang pernah berkahwin, ataupun yang dah kahwin, ataupun yang pernah berkahwin kemudian dia cerai, ataupun memang dah kahwin dah. Mana senang ceritanya, lelaki yang pernah berkahwin, sama ada masih berkahwin ataupun sudah bercerai ke apa, itu namanya zanil muhsin. Yang kedua, az-zani ghairul muhsin, iaitu penzina yang belum pernah berkahwin. Penzina yang sudah berkahwin, hukumannya rejam sampai mati. Dulu ada satu orang mantan Perdana Menteri, dia telah menghina hukum Allah ni. Dia kata, kalaulah batu-batu digunakan untuk merejam orang yang berzina, tentu negara tidak akan dapat buat jalan, kerana habis batu-batu digunakan untuk merejam orang berzina. Hari ni dia duduk dalam 12 tahun. Jangan duk hina-hina hukum Allah Ta'ala. Ini pengajaran bagi pemimpin-pemimpin yang duk ada. Jangan duk hina-hina hukum Allah Ta'ala. Lepas ni siapa pula lah nak kena ni? Duk bunuh orang Islam, hantar tentera pergi bunuh, pergi tembak ulama kat Kedah. Tu masih lagi bebas tu. Tunggulah tu. Tunggulah bala Allah Ta'ala. Baik. Jadi 6 perkara itu tak wajib kita tolong.
bahkan kalau ada air untuk wuduk ataupun nak bagi dekat dia, maka wajiblah kita wuduk, tak payah bagilah dekat puak ni. Pasal apa? Puak ni wajib dibunuh. Itu maknanya yang tiada dihormati. Ni darah yang tiada dihormati. Baik, habis. Hafal 6 perkara tu. Orang yang meninggalkan solat, tarkus solat, tarikus solat. Kemudian orang berzina yang muhsin, dia pezina yang pernah berkahwin. Wal murtad, orang murtad. Murtad tahu? Umat tu murtad. Tahu? Wal kafirul harbi, kafir harbi, kafir yang diperangi oleh orang Islam. Wal kalbul uqur, dan anjing sewil. Wal khinzir, dan babai. Ini semuanya darahnya halal dibunuh. Maka tak wajib kita nak muliakan dia dengan sebab dia kita tak ambil wuduk, pergi tayamum, tak disuruh. Baik, habis. Faslun, pasal yang ke-13. Syurutut tayammumi asyaratun. Syarat tayamum itu 10. Apa dia syarat dia? Ayyakuna biturabin, hendaklah bertayamum itu dengan debu tanah. Ayyakuna, bahawa adalah ia dengan tanah. Dia tulis itu bahawa adalah ia dengan tanah. An tu makna bahawa, yakunu adalah ia biturabin, dengan debu tanah, bukan dengan tanah. Kau ambil tanah lomor muka dah. Dah jadi jingga pula lagi. Sama belakang. Jadi bukan dengan cara debu tadi nak buat lagu mana? Ambil tanah, bukan pasir. Pasir tak boleh. Pasir sungai, pasir pantai, pasir lombong, itu tak boleh. Itu bukan debu tanah, itu pasir. Pasir lain, tanah lain. Faham boleh? Tanah tu tanah, bukan pasir. Itu dia kata turabun. Turabun tu maknanya petanah. Jadi tanah kena, jangan pasir. Jadi tanah tadi tu nampak lagu mana? Kita ambil cangkul, kita korek sikit, buang yang di atas tu, takut ada tai kucing ke, tai kambing ke, tai kita ke situ. Dibuang dulu, lebih kurang 6 inci, dikorek. Lepas 6 inci tu baru kita ambil tanah. Ambillah 2 cangkul, bubur dalam besen, dalam talam ke. Kemudian direlaikan dia. Dia ramai-ramai direlaikan dengan tangan. Lepas tu dijemur kering. Dah jemur kering, diayak sampai jadi macam debu tepung. Sampai jadi macam debu tepung. Kemudian disimpanlah dalam botol. Bangun pagi-pagi makan. Sedap. Kemudian dah disimpan dalam botol, tu guna untuk bertayamum. Jadi bila nak guna untuk tayamum tadi, ambillah dalam 2 senduk. Senduk pertama ditabur dekat atas talam atau di atas kertas manila card ke. Agak-agak muat untuk 2 tapak tangan. Ditabur tu untuk muat tapak tangan. 2 tapak tangan. Nanti buat satu lagi tepi dia pula. Untuk luas, 2 tapak tangan juga. Dia memang 2 tempat lah. Pasal apa? Satu untuk muka, satu untuk tangan. Baik. Itu cara dia. Nak guna, nak buat debu tanah tadi. Jadi jangan duk beli lah.
Ada orang pergi beli. Debu tanah pun beli. Kaya sungguh dia. Memanglah perlu dia buat debu tanah tu, perlu bagi orang yang tak ada tanah. Bagi orang tak ada tanah, duduk rumah flat tingkat 59, duduk kondominium tingkat 65, mana ada tanah? Yang tu tak apalah, dia pergi beli tanah untuk bertayamum. Ini kalau orang duduk di tanah di kampung, duduk di kampung, tanah sendiri, begitulah cara nak buat tanahnya. Dengan ambil bedak pula. Bedak buat tayamum kat muka tu, bukan tayamum tu nak melawak. Baik, habis. Wa ayyakuna turabu tahiran, dan bahawa adalah tanah itu suci, bersih. Tanah tu mestilah tanah yang suci. Lepas tu jangan ambil ke atas, takut air kencing kucing dan sebagainya. Ambil yang di dalam sedikit. Wa alla yakuna musta'malan, janganlah hendaknya dan janganlah hendak debu tanah itu musta'mal, dan janganlah, dan bahawa tidak adalah gitu. Betul, jangan. Wa alla yakuna, dan bahawa tidak adalah ia debu tanah itu musta'malan, musta'mal. Macam mana kata debu tanah tu musta'mal? Debu yang musta'mal tu gini, dia tak macam air. Air kita ambil wuduk kali yang pertama, tiba-tiba air dekat muka tadi menitik di dalam cebok kita, gayung kita yang nak basuh kaki ataupun nak basuh tangan, maka tu jadi yang musta'mal. Air musta'mal ni air yang telah digunakan untuk berwuduk pada wuduk kali yang pertama. Air musta'mal ni ialah air yang telah digunakan untuk berwuduk pada wuduk kali, basuhan wuduk kali yang pertama, ataupun air mandi hadas besar pada jirusan yang pertama. Maka air tu kalau dia menitik, maka menitik tu, air menitik tu namanya air musta'mal. Boleh tak diguna? Boleh. Tapi bukan untuk wuduk yang fardu pada kali yang pertama. Untuk wuduk kali kedua tak apa. Kali ketiga tak apa. Dia simpan banyak-banyak, untuk wuduk kali kedua. Tak apa. Kali pertama tak boleh. Satu rukun. Tapi kalau debu tanah ni, dia bukan debu yang menitik, debu yang digunakan selepas bertayamum. Tiba-tiba debu yang kat muka tadi ni, dia menitik. Dia jatuh. Debu tu jatuh, masuk kat dalam masuk kat dalam bekas tayamum yang buah dalam botol tu. Tu tak apa. Tu tak jadi musta'mal. Yang jadi musta'mal ni mana? Tempat kita tepuk tanah lebu. Tempat kita tepuk tu, kita angkat bermuka, tempat kita tepuk tadi tu jadi musta'mal. Tak boleh buat dua kali, dia kena buat tempat lain pula. Sebab tu bila kita nak tayamum, kena letak dua tempat debu. Mana kata dua tempat tepuk. Boleh faham? Boleh faham? Dua tempat tepuk tu. Boleh faham Muhammad? Blur nak kena tunjuk, tak faham susah.
kita nak buat tempat tayamum. Ini kata ni dalam. Ni dalam. Ni apa dah? Buatlah. Dalam ni. Dalam yang kau ada pakai nasi tu lah. Baik, kita bubur debu di sini. Bubur ni. Agak-agak mat untuk 2 tapak tangan. Satu lagi di sini. Oh, ketubur semua habis-habis ni. Baik, nak tayamum muka. Tekuk di sini. Tekuk di sini. Boleh bermuka. Aku bertayamum di atas. Ya. Aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat. Ya, kerana Allah Taala. Habis ya, satu tak apa. Ayo. Oh, boleh. Sebelah boleh. Sebelah lagi senang. Tu sebelah. Belah. Belah. Aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat 4 rakaat kepada Allah Taala. Betul. 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 Cantik. Tayamum pula 4 rakaat. Tayamum 4 rakaat. Muhammad. Tayamum berapa rakaat? 2. Tayamum 2 rakaat. Saja aku puasa besok hari 3 rakaat kerana Allah Taala. Dah. Tanya abang-abang lah. Baik, kita dah tepuk sini. Tanah debu-debu yang lekat kat muka tu, itu kalau jatuh, itu tak ada mustaqbal. Yang mustaqbal aku mana? Yang mustaqbal di sini. Di sini ni, bila dah tepuk kali pertama, dia jadi mustaqbal. Tak boleh guna lah. Kena guna hak ni pula. Kena gosok dulu. Habis-habis semua, baru tepuk ini pula. Tepuk ini. Tarik. Selang. Habis. Lepas tu? Lepas tu yang ni, buat lagu tu. Habis. Sekian dimaklumkan. Tu cara nak bertayamum. Jadi yang mustakmal tu dia kata wa alla yakuna mustakmalan, dan bahawa tidaklah ia debu tu mustakmal. Yang mana? Kat mana kita kata mustakmal tadi? Debu yang ditepuk pada tepuk yang pertama pada menyapu muka. Yang tu yang mustakmal. Dia tak macam air. Air tu air yang lekat di muka ataupun di tangan menitik. Maka yang titik tu namanya mustakmal. Debu bukan. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Wa alla, dan bahawa jangan hendaknya
ataupun tidaklah. Dia terjemah itu jangan, hendaknya, boleh tak? Ataupun tidaklah pun boleh juga. Baik, dia kata janganlah hendaknya debu tanah itu bercampur dengan debu tepung dan seumpamanya. Mana kata debu tanah tu jangan bercampur dengan sesuatu yang lain daripada tanah. Contohnya tembikar. Tembikar ni dia asalnya tanah, tapi dah ada campur dengan gam, dengan apa. Maka bila dia pecah, kita tumbuk nak buat debu tayamum, tak boleh pasal dia sudah bercampur. Tembikar tu Muhammad, tembikar tahu? Tak tahu ya? Aduh, tembikar pun tak tahu. Tembikar tahu tembikar? Tembikar tahu oh. Nanti beli tembikar sebiji bagi ke dia. Tembikar tahu, tembikar tak tahu. Kemudian wa ay yaqsidahu, hendaklah ia menyahajakan tayamum. Apa maksud menyahajakan tayamum? Maknanya dia berniat untuk bertayamum. Wa ay yaqsidahu, yakni bahawa ia menyahajakan tayamum, maknanya tak kala debu itu sampai ke muka, hendaklah dia berniat untuk bertayamum gitu. Wa ay yaqsidahu, mantap bahawa ia menyahajakan tayamum. Maksudnya tu apa dia? Maksudnya apabila debu muka, apabila debu tanah itu disampaikan pada muka, sampai je kat muka, dia berniatlah untuk bertayamum. Macam mana niat tayamum? Aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat 5 rakaat setengah. Aku tu. Aku bertayamum bagi mengharuskan fardu solat kerana Allah Ta'ala. Tayamum ni dia tak kata nawaitu raf'ah. Kalau kita wudu, kita baca raf'ah. Nawaitul wudu raf'al hadath lillahi ta'ala. Tayamum ni dia tak raf'ah. Raf'ah ni maksudnya mengangkat. Jadi tayamum ni tak mengangkat, dia cuma mengharuskan solat. Nanti bila kita sihat ataupun air dah banyak, maka kita kena solat semula. Dah sihat nanti kita kena solat semula. Cuma kalau solat tak wudu, tak sah. Maka nak bagi sah, kena tayamum. Jadi apa hikmahnya kena solat juga dengan tayamum? Dah tak boleh wudu sebab sakit barangkali. Hikmahnya yang pertama, kalau dia mati dalam masa sakit itu, maka dia tak akan disoal dari hal meninggalkan solat. Itu yang pertama. Yang kedua, menambahkan pahala orang yang
Beribadah dalam keadaan terkena musibah, pahalanya 2 kali ganda daripada orang yang beribadah dalam keadaan aman, tenteram. Nah ya. Jadi contohnya orang tu patah kaki, maka dibalut kakinya dengan kain. Jadi besok dia nak kena qada tu sembahyang dia. Namun pada sekarang ini dia kena juga solat. Maka dia kena tayamum menggantikan kaki yang dibungkus. Nanti bila dia sihat, dia wajib qada solat tu dengan wuduk. Jadi tayamum, solat bertayamum ni bukanlah mengangkatkan kefarduan, cuma dia mengharuskan solat saja. Nawaitu tayammuma listibahati shalah. Nawaitu tayammuma listibahati fardis shalah. Aku bertayamum bagi mengharuskan solat fardu. Dia bukan rafa'ah, dia listibahah. Mana kata bagi mengharuskan saja. Kalau solat tak tayamum, tak ada wudu, haram. Tak harus. Maka nak bagi harus tu kena wudu ataupun kena tayamum. Bagi orang tak boleh berwudu sebab sakit, dia kena tayamum. Maka dia solat dia solat tu sekadar menunaikan kefarduan dalam waktu. Tapi dia tak terangkan. Cumanya kalau dia mati tak berdosa. Bila nak terangkat tu? Bila nak dinamakan rafa'ah tu? Bila dia dah sihat besok dia qada balik, maka jadilah terangkat. Itu maksud dia tu Kemudian wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi. Wa ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbataini. Dan keenam, bahawa menyapu ia akan mukanya dan 2 tangannya dengan 2 pukulan. Pukul dengan apa? Pukul dengan hammer. Betul kan pukul dengan hammer? Bidar batai ini dengan 2 pukulan. Apa maksud dengan 2 pukulan? Menyapu muka dan tangan dengan 2 pukulan. Apa maksud dia dengan 2 pukulan? Ambil rotan pukul, kan ambil besi biru pukul. Apa maksud 2 pukulan? 2 pukulan tu dengan mana 2 tepuk tapak tangan ke tanah. Dobit kata bidar batai ni tu 2 pukulan, iaitu 2 tepuk dengan 2 tepukan ataupun 2 kali tepukan tapak tangan ke debu tanah. 2 kali tepukan tapak tangan ke debu tanah. Itu maksud kata 2 pukulan. Macam mana kata 2 tepukan tadi? Yang kata 2 tepukan tu gini, tepuk kali pertama untuk muka, dah habis dah, tepuk pula kali kedua untuk tangan. Tu kata darbataini
dengan 2 pukulan. Bukan pukul dengan rotan. Bukan dengan 2 rotan. Kita salah faham pula. Tu dia Islam teruk benar. Dah tahan ambil wuduk, dia suruh pukul. Ada orang suka belik-belik cerita. Dia baca kitab, maksud kot lain, dia belik kot lain. Macam baru ni lah, kita gertak dia. Siapa buat lagu ni, balik jalan kaki. Dia kata, dia khabar ke ayah dia, ustaz halau dia balik turun jalan kaki. Kalau saya halau dia, tentu pukul 11 masa saya marah tu, saya suruh dia angkat baju-baju pergi balik. Saya pun ada akal ke pernahkah saya halau orang, saya hantar balik sampai depan rumah dia. Dah balik cuti 2-3 bulan, dah mari balik dah jadi warak lah. Dia jadi imam lah. Janganlah buat cerita tak betul. Hak salah sendiri tak mau sebut. Cari salah orang lah. Ni orang lagu ni biasanya macam tu lah sampai tua. Biasanya macam tu lah sampai tua. Dekat tu je lah. Dia boleh dekat tu je lah. Buat salah tak nak mengaku, lepas tu pergi bubuh bunuh salah. Biasanya sekat tu je lah. Dia tak lebih lah. Dan kali kita ni kalau buat salah, mengaku salah. Macam kita berdosa dengan Allah Ta'ala, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kita salah dengan orang, kita minta maaf dengan orang. Bukan pergi kutuk orang tu. Kita buat salah ke orang tu, kemudian kita kata orang tu yang salah. Dia tak jauh, dia tak pergi mana, habis sekat tu je lah. Dia mengaji mana pun tak jadi dia tu. Saya mulut cebel. Bukan tak pernah ngaji adab kan. Mengaji tak ada adab, biadab. Baik. Bukan saya doa dah. Biasanya lagu tu lah. Biasa galiknya. Galik. Kita ni kena sedar bila kita buat salah, kita kena aku salah, kita minta ampun Allah Ta'ala. Minta ampun dengan orang yang kita buat salah. Baru petunjuk tu terbuka. Ni dah kita buat salah, kita kata orang tu yang salah. Macam juga dulu ni. Kita buat salah, tak nak ngaku salah. Pergi letak ke orang yang orang tu yang salah. Dia tak nak ngaku dia salahnya. Tak ada ifwah. Tak ada jiwa suci untuk memaafkan orang. Susah. Sekat tu lah sampai tua. Sekat tu lah. Kalau umur dah 50 lagu tua berat lah. Umur 40 dah lagu tu perangai berat. Kalau budak ni mudah-mudahan terbuka lah lagi kot masa depan. Dah sekat tu cukup. Masuk sini balik. Mana tadi? Wa yazila najasata awalan. Dan hendaklah ia menyapu mukanya. Mana? Dan hendaklah ia mencucikan najis terlebih dahulu. Wa yuzila
Dan bahawa hendaklah ia menyucikan an-najasata akan najis awalan, terlebih dahulu. Maknanya sebelum dia bertayamum, hendaklah dia membersihkan dirinya. Ada najis ke kat tubuh dia dan sebagainya, bersih-bersih dulu, kemudian barulah dia bertayamum. Wa yajtahida fil qiblati qablahu, dan kedelapannya bahawa beristihad pada kiblat sebelumnya, jadi sebelum tayamum. Maksudnya dia hendaklah mengetahui arah kiblat. Bukanlah wajib dia menghadap kiblat, tak wajib, tapi dia kena tahu arah kiblat sembahyang. Pasal apa? Pasal kalau dia seorang musafir, tentu dia tak tahu mana kiblat. Kalau dia sampai masjid tak apa. Jadi dia kena tentukan arah kiblat dulu. Sebab apa? Sebab lepas tayamum dia kena terus solat. Dia tak boleh tunggu-tunggu nak buat apa-apa tu, tak boleh. Lepas tayamum kena terus solat. Dia tak boleh lepas tayamum baru nak cari kiblat. Dia lambat. Maka dia lambat tu jadi membatalkan. Jadi tidak boleh lagi untuk mengerjakan solat yang fardu setelah berlamaan mengerjakan tayamum. Tayamum ni kena buat perkara yang fardu, dia kena lepas tayamum terus buat. Dia tak payah tunggu lama-lama, tak boleh. Nak makan nasi dulu, lepas tayamum makan nasi dulu lah, lepas tu pergi bumayang zuhur, tak boleh. Lepas tayamum cari arah kiblat dulu, lepas tu baru nak sembahyang, tak boleh. Lepas tu dia suruh cari arah kiblat dulu, biar lepas tayamum terus solat. Tu maksudnya tu. Tu dia tahu wa ay yajtahida fil qiblati qablahu wa ay yakuna tayammumu ba'da duhulil waqti, dan bahawa adalah bertayamum itu setelah masuk waktu. Mestilah tayamum itu setelah masuk waktu. Belum masuk waktu tak boleh tayamum. Contohnya zuhur masuk pukul 1.12, dia tayamum pukul 1.05. Ngam-ngam tayamum, pakai baju semua, masuk waktu, dia pun solat, tak sah. Tak sah. Jadi kalau dia nak sembahyang fardu, masuk waktu dulu. Dah masuk waktu, barulah dia bertayamum, kemudian terus dia solat. Jangan tunggu lama-lama. Tu cara nak tayamum. Kalau tayamum dia tak macam wudu. Kalau wudu tak apa. Wudu nak masuk waktu 1.12, pukul 10.30 tak apa dah kita wudu. Ni tayamum tidak. Masuk waktu baru bertayamum. Baik, habis. Wa ay tayammama likulli fardin, hendaklah ia bertayamum bagi setiap fardu. Maknanya satu tayamum untuk satu fardu dan beberapa sunat.
satu tayamum untuk satu fardu dan beberapa sunat. Mana kata kalau nak sembahyang fardu dengan keadaan bertayamum, hendaklah satu tayamum tu untuk satu fardu. Lepas tu nak sembahyang sunat tak apalah, pakai tayamum tu lah. Tapi kalau nak sembahyang jamak, nak sembahyang jamak ni dua fardu, kena dua tayamum. Mula-mula sembahyang zuhur dulu, dah bagi salam kita tayamum lagi sekali untuk sembahyang asar pula. Tu kat bagi dua fardu, kena dua kali tayamum. Kita kata satu tayamum, satu fardu. Kalau dia dah sembahyang zuhur umpamanya, kemudian dia wirid sampai masuk asar, masih tak batal lagi tayamum, dia pun nak sembahyang asar. Boleh tak dia sembahyang asar pakai tayamum zuhur tadi? Tak boleh. Walaupun dia tak kentut tak apa, dia hendaklah ambil tayamum lagi sekali. Masuk waktu asar tu ambil lagi sekali, bayang asar. Tu kaedah dia. Baik, habis. Kita berhenti sekat dulu. Kemudian katanya furudut tayammumi khamsatun. Bermula fardu tayammum itu 5. InsyaAllah sambung. Belajar molek tayamum ni. Kita tak tahu satu hari esok kita akan kena tayamum ke apa. Kaki luka balut ke, tangan ke. Ada tayamum yang kena qada solatnya, ada tayamum yang tak kena qada solatnya. Nanti kita akan bicara bab tu. Bukanlah semua tayamum tu kena qada solatnya, tidak. Dan bukanlah pula tayamum tak payah solat lain, tak juga. Jadi orang yang solat dengan tayamum tadi, ada kalanya wajib dia qada solat dia, ada kalanya tidak wajib dia qada. Itu dengan sebab-sebab tertentu. Nanti kita akan sambung bab itu Maka belajarlah kajian-kajian biar faham betul-betul. Jangan sampai tua tak faham. Jadi bila dia tak faham tayamum macam mana, itulah dia mempersendakan hukum tayamum. Mempersendakan hukum tayamum ni sekurang-kurangnya berdosa besar walau tak murtad pun, tapi menghampiri murtad bila mempersendakan hukum tayamum. Macam mana mempersendakan hukum tayamum ni? Jangan buat lah. Apa dengan belajar. Dulu saya pernahlah dengar orang buat lawak. Buat lawak apa? Tayar apa yang tahan lama? Yang dia sebutlah Dunlop lah, Michelin lah. Dah. Itu tak tahan lama. Kita pakai 2 tahun, 3 tahun dia botak. Ni ada tayar yang tayar yang tahan lama. Apa dia? Tayamum dia kata. Tu macam mempersendakan. Macam mempersendakan hukum fiqh. Apa tu orang pakai gelak? Kokah gelak. Jadi mempersendakan hukum fiqh. Jangan buat lawak lah. Agama ni jangan buat senda gurau lah. Jangan buat bahan jenaka. Perkara agama jangan buat bahan jenaka, senda gurau untuk cari duit. Jadi apa? Jadi mempersendakan agama. Terkadang dosa besar, terkadang boleh membawa kepada murtad. Jadi jangan duk buat. Dia pasal dah ni. Jangan duk belajar lah dengan orang-orang jahil tak ngaji agama. So mengaji tak nak. Bila kita kata jahil, marah dia. Bila mengaji, benda tu boleh bawa kepada murtad. Tak takut murtad. Tapi orang lagu tu dia kan heran dah murtad. Murtad ke tepung kastad ke rupa dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع المجيب الدعوات. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.